Abang Boy jarang cover kes-kes daripada China ni. Bukan pasal apa guys, susah gila kau nak dapat info pasal crime dekat sana. Dia sama ada dalam bahasa Mandarin ataupun kerajaan kat sana sorok beberapa info penting tentang kes-kes ni. Mungkin nak jaga muka lah kot. Tahu je lah kerajaan kat China, siapa-siapa yang komplain mungkin akan berdepan dengan masalah undang-undang. Silap hari bulan terus hilang daripada muka bumi tau. Tetapi tu tak bermakna dekat sana tak jadi crime. Crime dekat sana, boleh tahan ngeri juga. Termasuklah kes hari ni. Dia punya crime menjangkau beberapa buah negeri dan menjadi orang yang paling digeruni di China pada suatu masa. Dan mangsa dia bukan seorang dua geng, 67 orang. Dan dia punya sebab membunuh, Abang Boy sure korang akan terpinga-pinga punyalah. Sebelum Abang Boy kupas kes hari ni, korang sabar jap, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Seorang wanita tua yang bernama Han Feng Ying melalui hidup yang sukar seperti kebanyakan penduduk di luar bandar. Mereka hanya mengharapkan pendapatan daripada bertani dan juga hasil daripada binatang ternakan. Tapi dalam kes anti Han ni, dia dah tak boleh pergi ke ladang tau. Nak berdiri pun bertongkat. Suaminya pula dah meninggal dunia beberapa tahun lepas. So dia hanya mengharapkan pemberian daripada anak terunanya yang bernama Li Zinde, yang sekarang ni menjadi toki ladang ternakan. Selalunya setiap hari Li akan menghantarkan anak-anaknya untuk dijaga oleh Aunty Han, sementara dia akan kerja ke ladang ternakan. Tetapi dah 2 hari dah Li tak datang. Ladang ternakan pula dibiarkan macam tu je. So Aunty Han ni rasa tak sedar hatilah. Sebenarnya Li ni tengah depres. Dia baru je kehilangan isteri tersayang disebabkan penyakit kanser. Pada suatu hari, Aunty Han ni betul-betul tak sedar hati. Dia berjalan ke rumah anaknya yang tak berapa jauh daripada rumahnya pada satu pagi. Dia expect yang dia akan disambut oleh cucunya, Yang Li yang berumur 13 tahun dan juga Li Yang hanya berumur 9 tahun. Sesampai je Aunty Han di depan rumah tu ditutup rapat. Daripada luar, Aunty Han dapat dengar bunyi lembu-lembu yang sepatutnya dilepaskan pada setiap pagi. Dia jadi pelik. Tak pernah lagi anaknya bangun lambat sampai macam ni. Dah nak masuk tengah hari dah time tu. Ketuk-ketuk pintu tu tapi tak ada siapa yang menyaut. Secara kebetulan pada time tu jiran sebelah rumah pun keluar. Dia cakap dah berapa hari dah dia tak nampak Li atau anak-anaknya keluar. Mungkinlah Li membawa anak-anaknya keluar berjalan ke bandar kot. Lagilah si Aunty Han ni pelik. Tak mungkinlah anaknya membawa cucu-cucunya pergi bercuti tak bagi tahu dia. Sampai ke ladang dan haiwan ternakan tak ada siapa yang jaga. Ini bukan perangai anaknya. So Aunty Han pun pergilah mencari kunci spare yang disorot dekat dalam pasu bunga. Dapat je kunci, dia terus buka pintu. Masuk-masuk je, dia nampak lembu dulu. Berlari-lari lembu tu keluar untuk mendapatkan makanan dekat luar. Lepas tu Aunty Han berjalan masuk ke dalam bilik pula. Keadaan agak gelap sebab tingkap semua ditutup. Tetapi Aunty Han dapat melihat anak dan cucunya masih nyenyak tidur. Aunty Han terus memasuk bilik dan membuka tingkap. Sementara tu dia membebel lah dekat anaknya. Dah tengah hari tapi tak bangun-bangun lagi. Elok je dia buka tingkap. Terkejut dia. Katil tempat anak dan cucu dia tidur penuh dengan darah. Ada 2 katil. Satu katil Li Zinde tidur dengan anak lelakinya Yang Lin, dan satu lagi katil anak perempuannya Lin Yang. Kepala masing-masing teruk berdarah. Kepala Lin Zinde paling teruk. Dia dipukul dengan teruk sampai tak ada rupa orang dah. Siap berlubang kot kepala. Anak lelakinya pun mengalami kejeraan dekat kepala juga. Tetapi yang menjedihkan adalah anak perempuannya yang berumur 9 tahun. Dia berada dalam keadaan tanpa seurat benang pun. Terdapat kesan-kesan seperti dia telah diserang secara Kepalanya juga telah dipukul dengan objek tumpul sehingga kan berlekuk di bahagian dahi.
Ketiga-tiganya telah mati 2 hari sebelum mayat mereka ditemui. Tetapi polis pada masa tu tak boleh buat apa guys. Tak ada bahan bukti yang ditinggalkan. Yang ada hanyalah bukti DNA daripada semen yang ditinggalkan oleh suspek. Macam suspek ni tahu macam mana polis ni beroperasi. Antihan terpaksa menunggu 8 bulan untuk mengetahui apa yang terjadi dan siapakah pembunuh kejam ahli keluarganya. Sebenarnya ini bukan kes pertama yang terjadi di wilayah Henan. Terdapat banyak gila kes seperti ni di 4 wilayah berdekatan. Sehingga kan pembunuh bersiri ni diberi nama nickname The Hammerman atas sebab senjata yang menjadi pilihannya untuk membunuh. Tetapi media, diorang ni panggil dengan nama lain pula, iaitu The Monster Killer. Serius lah, tak kreatif betul. Tetapi apabila suspek ni dihadapkan ke mahkamah untuk menjawab segala pertuduhan ke atasnya, hanya satu nama je yang dipanggil. Nama itu adalah Yang Zinhai. Mamat ni bertanggungjawab membunuh seramai 87 orang dalam masa 4 tahun. Bila mahkamah memberi peluang untuk Yang bercakap sebelum hakim menjatuhkan hukum, dia cakap, "Aku langsung tak kisah sama ada mangsa layak mati atau hidup. Aku langsung tak ada keinginan untuk menjadi ahli masyarakat. Aku tak peduli pendapat orang." Yang Zinhai dilahirkan pada 17 Julai 1968 di perkampungan kecil Ziyang di wilayah Henan. Dia dilahirkan dalam keluarga petani. Biasanya diorang ni memang hidup kais pagi makan pagi, kais petang tak makan langsung. Dan lagi satu masalah family dia adalah terlalu ramai anak. Ini zaman sebelum China menetapkan two child policy untuk satu keluarga. Diorang melaksanakan polisi 2 orang anak dalam satu keluarga pada tahun 2015. So yelah, duduk kat kampung, bukan nak kata TV, elektrik pun tak ada. Apa je lah orang kampung boleh buat pada masa tu? Buat anak je lah. Penyudahnya nak makan pun susah. Di antara adik-beradik Yang ni, Yang adalah anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Yang ni pula bersifat pendiam. Masa adik-beradik dia main, dia duduk je sorang-sorang dekat tepi sambil membaca buku ataupun melukis. Lama-kelamaan, Yang mengasah bakatnya dalam melukis. Suruh je lukis apa, dia memang champion. Lagi satu yang mak bapak dia perasan adalah si Yang ni agak rajin. Balik je dari sekolah, dia akan terus ke kandang ternakan. Dia akan bagi makan, bersihkan kandang tu daripada najis dan bekerja sampai lewat malam. Bila malam pula, dia akan buat kerja sekolah. Boleh dikatakan Yang ni bercita-cita tinggi untuk menjadi penjawat awam di bandar besar. Pada zaman tu ada 2 cara je untuk hidup senang. Sama ada jadi businessman yang berniaga dengan kerajaan ataupun bekerja menjadi kaki tangan kerajaan. Itu sahaja. Kerja lain boleh lah, tetapi selalunya yang lain tu hanya cukup-cukup makan je. Jiran-jiran setempat pun describe Yang adalah seorang anak yang bertanggungjawab dan juga rajin. Tetapi makin Yang membesar, dia makin sedar. Tak kisahlah macam mana rajin dia pun, dia masih tak mempunyai peluang untuk berjaya macam orang lain. Semuanya disebabkan kemiskinannya. Dah lah miskin, mak ayah dia pula tak ada kabel besar. Masa masuk sekolah menengah, lagilah bagai. Walaupun buku-buku diberikan secara percuma oleh kerajaan, tetapi dia masih perlu beli buku latihan dan juga peralatan sekolah. Dan lagi satu hal, sekolah dia pula jauh. Penyudahnya, ibu bapa Yang menyerahkan Yang kepada saudara mereka yang tinggal berdekatan dengan sekolah. Nak ikut kirakan, saudara ayahnya dikira orang senang jugalah. Tetapi nasib Yang tak berubah pun, even jadi lagi teruk. Sejak daripada saat dia berpindah ke rumah pakciknya, dia diarahkan untuk tinggal di dalam stor di belakang rumah. Dia tak dibenarkan untuk makan dan bergaul dengan keluarga pakciknya langsung. Dia hanya diberikan dapur dan kayu arang untuk menyediakan makanannya sendiri kalau dia lapar. Apa yang Yang dapat daripada pakciknya hanyalah makanan mentah untuk dimasak dan bumbung untuk dia tidur. Itu sahaja. Mula-mula tu dia terasalah juga pakcik dia bukan orang miskin tau. Anak-anak pakciknya selalu mengejek Yang sebab baju dia jarang ditukar. Yang mula merindukan keluarganya di kampung. Walaupun dekat kampung masing-masing tak cukup makan, tetapi at least dia ada mak dan ayahnya untuk dia mengadu. Dekat sekolah pun Yang ada masalah. Dia nak makan pun tak ada duit nak beli. Last dia sendiri yang masak untuk dibawa bekal ke sekolah. Dia akan mencari pekerjaan di sekitar kampung untuk menampung perbelanjaannya. Untuk satu jangka yang singkat, dia bekerja keras di sekolah dan juga pekerjaannya. Last apa yang dibelajar dekat sekolah habis semua ke laut. Dia pun fed up.
Tak guna dia belajar semua benda ni. Dia tak nampak dah masa depan yang cerah. Penyudahnya, dia berhenti sekolah dan lari daripada rumah pakciknya dan balik ke kampung halaman. Dia mengadulah ke ayah dia yang dia hidup dalam keadaan yang susah dekat rumah pakciknya. Dia nak makan pun tak mampu nak beli meal ticket di kantin sekolah. Pada siapa yang tak tahu, meal ticket ni lebih kurang macam kupon lah untuk murid-murid gunakan untuk membeli makanan. Ayah dia tak cakap banyak. Esok dia bangun pagi-pagi dan membawa 3 kapit beras dan dibawanya ke sekolah Yang, dan dia harap dapat tukarkan beras tu dengan meal ticket untuk anaknya. Tetapi ayah Yang terkejut bila cikgu bagi tahu Yang dah berapa minggu tak datang sekolah. Terkial-kiallah orang tua tu balik ke rumahnya kembali dengan berita tergempar. Tetapi sampai-sampai je dekat rumah, Yang dah tak ada tau. Mak Yang teresak-esak menangis di tepi pintu, ditendangkan oleh anak-anaknya yang lain. Yang dah lari daripada rumah. Beberapa minggu selepas tu, keluarga Yang mendapat sepucuk surat daripada Yang mengatakan yang dia dah fed up nak belajar. Dia sedang cuba untuk mendapatkan kerja di bandar dan dia dalam keadaan okey sekarang ni. Tetapi sekali lagi cita-citanya terbantut. Nak cari duit bukan senang, geng. Kerja pertamanya adalah dalam industri pembinaan di bandar Taiwan. Dia bukan bekerja sebagai buruh tetapi bekerja sebagai tukang masak. Pengalamannya memasak makanan sendiri akhirnya membuahkan hasil. Tetapi duit yang didapat tak seberapa pun. Kerja bagai nak gila siapkan makanan untuk beratus orang. Tetapi dia dapat ciput je. Last-last dia berhenti dan kembali mencari kerja. Dia bekerja pula sebagai tukang masak di restoran. Kerja dah best dah. Tetapi yang jadi hal pula adalah bos tak bayar gaji. Dia kerja kilang pula. Sama juga nasib. Memang kena game je lah sampai ke sudah. Yelah, dia masih muda dan mudah untuk percaya kat orang. Memang senang lah kena game. Ada satu hari tu, dia punya bengang yang bos tak bayar gaji. Pada malamnya, dia memecah masuk kat dalam kedai, mencuri alat-alat memasak dekat dalam kedai tu. Esoknya dia pergi jual pula dekat tempat besi buruk. Dapatlah dalam 13 yuan. Kalau kita convert duit tu adalah dalam RM8-9 macam tu lah. Ini adalah kali pertama dia mencuri tau. Dia fikir daripada teruk-teruk dia bekerja 8-9 jam, baik dia mencuri. Satu malam punya kerja pun boleh dapat 13 yuan. Kalau hari-hari dia mencuri, dia garanti takkan lapar dah lepas ni. Selepas daripada detik ni, mencuri adalah kejaya sepenuh masa. Pada umurnya mencecah 20 tahun, dia memang dikenali sebagai pencopet di kalangan penduduk sekitar. Dia dah ada beberapa kru yang sama-sama ikut mencopet dengannya. Tibalah pada suatu hari pada tahun 1988, Yang telah ditangkap oleh polis atas kesalahan menyeluk saku. Dia telah dihantar ke pusat tahanan buruh, di mana dia terpaksa bekerja sepanjang hari dengan mendapat upah diberi makan 3 kali sehari. Itu sahaja. Duit apa pun memang tarak weh. Selepas 2 tahun di pusat tahanan, Yang dibebaskan. Dia balik ke kampung halamannya di mana dia meneruskan kejayanya sebagai pencuri. Pada masa inilah dia bertemu dengan cinta hatinya yang pertama. Mereka berdua berjanji untuk berkahwin tak lama lagi selepas tu. Tetapi luck dia tak cantik. Dia sekali lagi ditangkap atas kesalahan mencuri pada tahun 1991 di bandar berdekatan. Walaupun ditangkap, girlfriend Yang ni berjanji untuk menunggu Yang dibebaskan untuk mereka mendirikan rumah tangga. Kali kedua, Yang telah dihumban ke dalam penjara selama setahun atas kesalahannya. Dia memang excited gila kot sebab fikirkan pasal nak kahwin. Itu je yang membuatkan Yang ni bertahan dalam kehidupan penjara yang kejam. Tetapi apakah daya, awetnya sembang macam tai. Keluar-keluar je penjara, dia dapat tahu yang awetnya dah kahwin lain. Elok je 3 bulan si Yang ni masuk penjara, awet dia dah siap kahwin dengan ahli perniagaan kot. Oi Allah, sabarlah Yang. Cinta tak semestinya dimiliki tau. Maka kecewalah si Yang ni. Bukan setakat kecewa je, marah, depres, sakit hati, malu, semua adalah. Yang ambil keputusan untuk belah je daripada kampung halamannya dan berjanji tak akan balik dah. Tak tahulah apa yang Yang fikir pada masa tu. Tetapi selepas daripada insiden ni, Yang terus berubah. Dia dah jadi makin marah dan susah untuk mengawal emosi dia. Pada tahun 1996, dia memang tak ada duit guys. Tetapi dalam tak ada duit tu, dia horny pula. Nak bayar pelacur memang tak lepas lah.
Nak makan pun tak ada duit. Last dia cuba untuk merogol seorang perempuan yang berjalan seorang diri di tepi jalan. Mujurlah perempuan tu berjaya melarikan diri. Yang Jinhai sekali lagi ditangkap dan dihumban ke dalam penjara. Untuk kali ni dia telah dipenjarakan selama 5 tahun atas kesalahan percubaan merogol. Dia jadi makin marah dekat dalam penjara. Dia dah tak kisah dah dengan kehidupan. Salah sikit je dia akan bantai banduan sampai ke hujung nyawa. Dia menjadi orang paling dibenci dan juga digeruni dekat dalam blok tahanannya. Semua banduan cuba untuk menjauhkan diri daripada Yang. Pada tahun 2000 dia telah dilepaskan awal disebabkan Yang ni berkelakuan baik dan tak banyak buat hal. Iyalah, memanglah tak buat hal. Semua banduan takut dengan dia tau. Selepas dia dibebaskan, korang tahu tak apa benda yang dibuat? Pada 20 September tahun 2000, seorang penduduk di perkampungan di wilayah Henan ingin berlawat sepasang warga emas di rumah mereka. Ramai yang mengatakan yang diorang ni tak nampak pun yang kedua-dua pasangan ni keluar rumah. So jiran sebelah rumah pun pergilah ke rumah pasangan ni untuk cek sama ada pasangan ni okey ke tak. Tetapi apa yang dijumpa kat dalam rumah tu memang mengerikan. Yang Peimin yang berumur 70 tahun dan isterinya ditemui mati dengan kesan tikaman di seluruh badan. Mereka telah dirompak dan mayat mereka sudah mula membusuk. Polis telah dipanggil dan dalam polis cek-cek tu, diorang mendapati kedua-dua warga emas ni mati dalam keadaan berpelukan. Ada kesan berlekuk di dahi mereka, menandakan kepala mereka telah dipukul dengan hammer. Sehingga kan hampir berlubang guys. Polis juga mendapati pasangan ni telah mati selama 4 hari sebelum mayat mereka ditemui. Benda yang berlaku ni mengejutkan penduduk kampung. Tak pernah lagi diorang tengok benda macam tu terjadi. Selalunya crime-crime yang sekejam ni hanya berlaku di bandar-bandar besar. Ini kampung kecil tau. Elektrik pun tak ada. Masing-masing buat teori sendirilah pasal siapa pembunuh ni. Last semua bersetuju yang suspek adalah jiran warga emas ni yang bernama Yang Deli. Yang Deli ni pula satu perangai. Dia dikatakan berhutang duit rokok dengan warga emas tu. Dia juga selalu bergaduh dengan Yang Peimin atas sebab-sebab kecil je. Ada je benda yang tak kena. So di antara penduduk-penduduk kampung ni, hanya Yang Deli je yang mempunyai motif untuk membunuh mangsa. Bila polis dengar pasal hal ni, tak banyak soal geng. Diorang terus menahan Yang Deli untuk disoal siasat sebagai suspek. Tapi diorang tak ada bukti tau. Diorang menggunakan alasannya Yang Deli berhutang dengan warga emas tu. Diorang ambil kira benda tu sebagai mencuri. Dah satu hal, Yang Deli telah dibicarakan dan mengaku bersalah atas kesalahan mencuri dan dijatuhkan hukuman penjara selama setahun. Dalam masa tahanan, Yang Deli telah berkali-kali dipanggil untuk disoal siasat berkenaan dengan kes pembunuhan warga emas tu. Korang kena tahu tau, ini negara komunis. Kalau korang dah dijadikan suspek, korang tak bersalah pun boleh mengaku bersalah kan? Beberapa hari sebelum Yang Deli dibicarakan semula untuk kes pembunuhan pasangan warga emas tu, dia telah menarik balik pengakuannya. Dia mengatakan yang dia telah diseksa di dalam tahanan untuk mengaku bersalah. Lama jugalah si Yang Deli ni terpaksa fight kes dia. Dan setelah hampir setahun, kes ni dibawa ke Mahkamah Tinggi China untuk direview. Nasib dia baik. Selepas kes ni direview, mahkamah mendapati tak ada langsung bukti yang dapat mengaitkan pembunuhan ni dengan Yang Deli. Akhirnya dia didapati tak bersalah dan dilepaskan. Tetapi dia tak boleh balik ke kampung tau. Keluarga dia pun telah dipulaukan. Warga kampung tetap melihatnya sebagai pembunuh dan dia dan keluarganya telah dipulaukan oleh orang kampung. Apa yang berlaku ni sebenarnya adalah angkara Yang Jinhai. Ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukannya. Disebabkan mamat ni, orang lain yang kena kapur. Merasakan yang dia tak selamat di Henan, Yang Jinhai kemudiannya berpindah ke wilayah Anhui di sebelah wilayah Henan. Jarak dia jauh gila kot, 650 km kan. Pada 1 Oktober tahun 2000, di perkampungan Anhui, Yang Jinhai sekali lagi memecah masuk sebuah rumah warga emas yang berumur 62 tahun yang bernama Qi Junying. Dia tinggal bersama 2 orang cucunya. Yang Jinhai ni telah membunuh ketiga-tiga anak beranak ni dengan cara yang lebih kurang sama. Tetapi ada perbezaan kali ni. Cucu perempuannya telah disentuh. Dia ditemui dalam keadaan tanpa seurat benang. Terdapat kesan serangan pada tubuh mangsa yang baru je berumur 12 tahun. Sama juga dengan kes pembunuhan keluarga warga emas di Henan. Seorang lelaki telah dijadikan suspek dalam kes ni. Lelaki tu bernama Chu. Chu ni pula ada masalah juga weh. Dalam kampung tu, dia memang suka cari masalah. Dia dikenali sebagai seorang pencuri dan pencopet di kalangan penduduk kampung. Chu juga dikatakan selalu bergaduh dengan mangsa. Korang perasan tak connection di antara kedua-dua kes ni?
Dalam kedua-dua kes ni, mesti dah standby orang lain untuk dipersalahkan. Macam yang Zin Hai ni tahu apa yang berlaku dekat dalam kampung tu. Dia dikatakan akan stok mangsanya selama berhari-hari. Dia akan pilih mangsa yang ada problem dengan penduduk lain. Supaya kalau apa-apa terjadi, orang lain yang pula dipersalahkan atas krime yang dilakukannya. Bijak juga Mamat ni. Cuma masalahnya, pada masa tu polis susah nak kaitkan kedua-dua kes ni. Mungkin disebabkan diorang tak ada sistem yang efisien untuk share detail-detail kes yang berlaku di balai-balai yang berlainan. Tetapi sesuatu yang pelik berlaku. Yang Zin Hai ni dia bertenang kejap. Dia mengambil masa 10 bulan untuk hidup low profile dan tak buat hal. Mungkin dirasakan yang lain tak berapa clear di kampung An Hui. Dia kemudiannya telah berpindah balik ke wilayah Henan. 2 bulan sebelum Chu dibebaskan, Yang Zin Hai buat hal lagi guys. Inilah yang terjadi kepada anak anti Han dan juga cucu-cucunya yang Abang Boy cerita pada awal video tadi. Anak lelakinya yang berumur 42 tahun dan 2 cucunya ditemui mati dengan dahi mereka berlubang. Sama juga, yang jijiknya di badan cucu perempuan yang berumur 9 tahun tu terdapat kesan serangan yang dilakukan selepas mangsa mati guys. Sebulan selepas tu, 2 lagi mangsa Yang Zin Hai ditemui di perkampungan Fang Shiliu di wilayah yang sama. Tetapi yang peliknya, kali ni tak ada serangan disebabkan kedua-dua mangsa adalah lelaki. Nak menambahkan lagi pelik, polis mendapati barang yang hilang daripada rumah tu hanya 3 keping duit shilling je. Itu je geng. Inspektor yang ditugaskan untuk menyiasat kes ni membuat spekulasi yang pembunuh ni langsung tak hiraukan duit. Dia hanya nak membunuh je. In fact, sebelum ni, mangsa-mangsa lain hanya kehilangan 1 kapit beras dan juga beberapa makanan daripada rumah dorang. Dia tak kisah si mangsa ni ada duit ke tak. Janji dia dapat membunuh. Bulan Disember, 2 lagi penduduk kampung telah menjadi mangsa bunuh orang gila ni. Pada masa ni, penduduk sekitar dah menggelarkan pembunuh ni dengan nama julukan The Hammerman. Sama juga weh. Polis masih tak dapat kaitkan semua ni dengan seorang je pembunuh. Yang Zin Hai ni pun bijak. Dia melakukan pembunuhan di 4 wilayah berasingan dan rata-rata mangsanya adalah penduduk kampung yang miskin. Dia tahu puak miskin ni jarang polis ambil puak sangat. Kalau dia buat hal dengan orang kaya, kejap gila polis buat kerja. Dan jarak masa yang diambil Yang Zin Hai untuk membunuh mangsa-mangsanya pun lebih kurang dalam sebulan sekali. Macam Abang Boy cakap, di antara balai-balai yang terlibat, dorang ni tak share info sesama dorang. Sebab inilah kenapa Mamat Yang Zin Hai ni bebas melakukan jenayahnya. Pada tahun 2002, ini adalah tahun di mana Yang Zin Hai ni memang galak gila membunuh. Dia dah tak kisah dah kalau dia kena tangkap. Pada 6 Januari tahun 2002, 5 sekeluarga ditemui mati dengan kesan kecederaan yang sama seperti mangsa-mangsa sebelumnya. Terdapat kesan serangan yang dilakukan kepada mangsa yang mati. Untuk kes kali ini, Yang Zin Hai hanya mencuri sekampit beras daripada rumah mangsa. 21 hari kemudian, Yang Zin Hai telah membunuh 3 orang dalam sebuah keluarga dan melakukan serangan kepada mayat mangsa. Selepas ni, Yang Zin Hai bertenang kejap. Dia mengambil masa 5 bulan sebelum dia meneruskan membunuh. Pada 30 Jun, Yang Zin Hai telah membunuh 4 orang lagi dengan cara yang sama. Pada 28 Julai, dia membunuh 4 orang dan 2 daripada mereka. Pada masa inilah, pihak berkuasa dapat mengesan corak dalam kesemua pembunuh ni. 2 tahun geng. 2 tahun barulah polis perasan yang semua kes ni ada kaitan. Tak tahulah nak cakap apa. Takut Abang Boy nak cakap lebih-lebih. Semasa di soal siasat, Yang Zin Hai mengatakan yang pengalamannya di dalam penjara mengajar sedikit sebanyak tentang cara polis ni bekerja. Dia tahu yang polis ni malas nak ambil tahu sangat kalau kes ni berkaitan dengan orang miskin. Dan dia juga berhati-hati dalam pemilihan mangsanya. Dia akan mengambil masa berhari-hari, ada juga yang sampai berminggu-minggu untuk study jadual mangsanya. Dia akan selalu memecah masuk rumah mangsanya pada waktu malam dan berhati-hati untuk menghapuskan jejaknya. Pada 22 Oktober, The Hammerman menyerang lagi. Kali ni satu keluarga 3 anak beranak. Seorang lelaki yang berumur 35 tahun, isterinya yang tengah sarap mengandung dan juga anak perempuan mereka yang masih berumur 6 tahun. Mereka telah diserang dengan menggunakan penyodok. Sama juga, Yang Zin Hai telah tubuh budak perempuan tu beberapa kali. Dia juga telah menyerang si isteri yang tengah sarap mengandung. Pada masa dia buat tu, si isteri ni masih tak mati lagi tau. Yang fikirkan yang kecederaan yang dialami, si isteri ni mungkin akan mati tak lama lagi.
Mujurlah si isteri ni hidup. Dia adalah satu-satunya mangsa Yang Jinhai yang hidup. Akan tetapi dia mengalami keguguran selepas Yang Jinhai menikam perutnya dengan pisau. Pada masa inilah Yang Jinhai rasa yang dia lagi pandai daripada polis. Dia merasakan kebal daripada undang-undang dan tiada polis yang dapat menangkapnya. Yelah, dah 2 tahun, dah nak masuk 3 tahun. Tetapi polis tak dapat kaitkan ke semua kematian ni tau. Sampailah pada bulan November 2002, seorang inspektor perempuan daripada bandar Zhumadian berkunjung melawat di kampung halamannya di Henan. Dia ikut kawan dia yang juga seorang inspektor untuk menyiasat satu kes pembunuhan satu keluarga di sebuah kampung kecil. Sampai-sampai je dia perasan kes ni ada persamaan dengan kes yang terjadi di kampung Gaoli beberapa bulan sebelumnya. 5 orang sekeluarga telah dibunuh dengan kejam di perkampungan Gaoli. 2 daripada mangsa telah dan terdapat kesan berlubang di atas kepala. Pada masa inilah, jabatan polis di sekitar wilayah Henan, Shandong, Anhui dan juga Hebei berkongsi kes-kes yang mempunyai modus operandi yang sama. Akhirnya, Jabatan Penguatkuasa Tempatan telah membentukkan satu tim untuk menangkap pembunuh bersiri yang berleluasa di 4 negeri ini. Walaupun masa ni lain tengah panas, Yang Jinhai masih tak boleh berhenti guys. Dia telah membunuh seorang wanita warga emas yang berumur 60 tahun dan menyerangnya. Pada masa ni, polis syak yang suspek mungkin adalah bekas tahanan yang mempunyai rekod jenayah. Polis telah menyemak kembali rekod bekas panduan yang mempunyai kesalahan mencuri, merompak ataupun daripada tahun 1995 hingga ke awal 2001. Polis telah menyemak seramai 30,000 bekas pesalah yang berumur di antara 25 hingga 40 tahun dan membandingkan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh suspek. Tetapi walaupun dengan segala usaha polis ni, tak ada seorang pun yang padan dengan profil DNA yang ditinggalkan oleh suspek. Tapi kan yang peliknya, polis dapat tangkap suspek untuk kes lain pula. Banyak gila kes yang dapat diselesaikan pada masa ni. Tetapi Yang Jinhai masih lagi bebas melakukan kesalahannya. Pada 1 dan 13 hari bulan Disember, Yang Jinhai sekali lagi buat chaos. 2 lagi family telah menjadi mangsanya di daerah Henan. Pada masa ni, polis dah memperketatkan keselamatan. Setiap jalan ada roadblock dan siapa je yang mencurigakan akan ditahan untuk disoal siasat. Memang lain tengah panas gila lah pada masa ni. Dan Yang Jinhai pun dah rasa panas bontot dah. Dia melarikan diri ke wilayah Anhui dengan niat untuk bertenang jap. Tetapi keinginan membunuh dia susah nak dibendung guys. Dia dah tak boleh kontrol dah. Dah macam ketagih dadah. Pada bulan Februari 2003, dia telah menyerang lagi. Tapi pada masa ni, dia tak attack orang miskin dah seperti biasanya. Dia serang orang kaya pula. Secara purata, Yang Jinhai telah menyerang sekurang-kurangnya 2 keluarga sebulan. Polis telah mengeluarkan wang imbuhan sebanyak 100,000 yuan untuk mereka yang memberi info sehingga tertangkapnya pembunuh ni. Disebabkan ini, setiap penduduk di 4 wilayah ni mula mengambil tindakan proaktif untuk menangkap penjenayah. Ramai yang menawarkan diri untuk menjadi peronda di kampung dan berjuta-juta poster dikeluarkan oleh polis dengan info tentang pembunuh ni. Memang chaos gila mat masa ni. Siapa saja yang buat salah memang akan dijadikan suspek dan diserahkan kepada polis. Yang Jinhai berjaya melarikan diri ke wilayah Shandong. Di sini dia telah memecah masuk satu rumah pasangan yang baru je berkahwin guys. Diorang ni sebenarnya menantikan anak pertama mereka dilahirkan. Pada time ni, polis dah tak buang masa dah. Setiap jalan telah dikepung dan ada roadblock. Dan setiap kampung ada polis peronda. Pada masa ni, Yang Jinhai dah tak boleh nak buat apa dah. Lain betul-betul tengah panas. Dia sekali lagi melarikan diri ke wilayah jiran iaitu Hebei. Dia mengambil masa 5 bulan untuk bertenang dan hidup di jalanan. Pada masa ni, polis dah efisien dah. Diorang dapat trace ke semua jenayah yang dilakukan oleh suspek ni dan membuat kesimpulan ada kemungkinan suspek berasal daripada daerah Henan. Dalam kebanyakan wilayah, krime dilakukan berkali-kali tau. Tetapi ada satu je tempat di mana pembunuhan ni dilakukan sekali je, iaitu tempat pembunuhan pertama suspek. Bila polis cek database, Yang Jinhai adalah di antara nama yang muncul di dalam senarai suspek. Pada 2 November 2003, polis telah mendapat laporan tentang seorang lelaki yang mencurigakan di bandar Changjiao. Menurut laporan, lelaki itu adalah seorang yang homeless dan tak ada kad pengenalan diri. Dia dilihat selalu tidur di tepi jalan, berdekatan dengan toilet dan tempat mandi awam. Polis dengan berpakaian biasa datang untuk cuba memerhatikan suspek daripada jauh.
Tetapi entah macam mana entah, suspek perasan yang dirinya telah diekori dan cuba untuk melarikan diri. Polis berjaya mengepung suspek dan menahannya. Pada masa ni, polis masih 50-50 lagi tau. Dorang tak tahu sama ada orang yang di dalam tahanan tu adalah suspek pembunuhan. Dorang ambil peluang untuk mengambil sampel DNA suspek dan menghantar ke makmal untuk diuji kaji. Bila result dah sampai, inilah pembunuh yang dorang cari selama hari ni. Dalam sesi soal siasat, Yang Zinhai dia bertenang je guys. Dia langsung tak takut. Dia berdepan dengan 67 kes pembunuhan dengan niat, 23 kes pertuduhan dan 10 kes mencederakan orang yang dilakukan dalam masa 4 tahun di 4 wilayah berasingan. Sebenarnya semasa Yang Zinhai berada di wilayah Hebei ni, dia melakukan 2 lagi pembunuhan ke atas 2 keluarga tau, dalam masa 5 hari je. Rekod ni telah menjadikan Yang Zinhai seorang pembunuh paling prolifik sejak penubuhan kerajaan komunis pada tahun 1949. Mula-mula dia di soal siasat tu, dia punya berlagak. Dia siap cabar polis untuk mencari bukti yang dapat kaitkan dia dengan kesemua kes ni. Bila polis tunjukkan bukti DNA, Yang Zinhai cuma mengatakan dia tahu ini adalah sains. Tetapi bukti DNA hanya 99% je yang tepat. Dia claim yang dia adalah 1% tu. Gila siut. Dia bertenang je guys. Sampailah polis tunjuk satu persatu jenayah yang dilakukannya. Pada masa ni dia dah start panik. Dia still mengelak dengan mengatakan yang polis kumpul semua kes yang diorang tak dapat selesaikan dan menjadikan dirinya sebagai kambing hitam untuk dipersalahkan. Last polis memilih untuk menggunakan taktik lain. Diorang memilih untuk menjadikan Yang Zinhai ni sebagai superstar dan memuji krime yang dilakukan. Diorang pun start puji lah yang Yang Zinhai ni hebat gila kot. Tak ditangkap polis selama 4 tahun. Tak pernah polis jumpa orang seganas dan sepandai dia. Sambil tersenyum, Yang Zinhai mula buka cerita satu persatu apa yang dia buat. Dia bangga siut. Dia cerita bukan senang nak membunuh. Dia mengambil masa yang lama untuk stok mangsanya berhari-hari sebelum dia bertindak. Dan bila dia dah bunuh mangsanya, dia akan mengambil masa yang lama untuk bermain-main dengan mayat. Akhirnya Yang Zinhai mengaku bersalah ke atas kesemua pertuduhan ke atasnya. Pada hari perbicaraan, Yang Zinhai langsung tak tunjuk rasa bersalah pun. Semasa disoal siasat oleh pendakwa raya, Yang Zinhai hanya mengatakan yang dia menyesal dia tak dapat membunuh lagi guys. Pada hari kedua perbicaraan, pada 2 hari bulan Februari 2004, Yang Zinhai telah didapati bersalah di atas kesemua pertuduhan dan dijatuhkan hukuman mati, ditembak oleh skuad penembak tepat. Semasa hukuman dibacakan oleh hakim, Yang Zinhai hanya dilihat tersenyum dan gembira, macam baru lepas menang loteri. Sebenarnya, dia mempunyai 15 hari untuk membuat rayuan sebelum hukumannya dijalankan. Tetapi, dia relax je guys. Dia langsung tak buat rayuan. Dia memang betul-betul nak mati. Pada 14 hari bulan Februari 2004, Yang Zinhai telah dihadapkan di hadapan skuad penembak dan hukumannya telah dijalankan. Ayat terakhirnya adalah, "Akhirnya aku boleh meninggalkan kehidupan yang kotor ni," katanya sambil tersenyum. Gila kes kali ni guys. Tak tahu nak cakap apa. Ramai yang mengatakan semua ni berpunca daripada masyarakat tu sendiri yang mengambil kesempatan ke atas Yang Zinhai pada usia mudanya. Entahlah, apa pendapat korang? Seperti biasa, komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.